6.4. Okey, soalan 1A itu cikgu tak terangkanlah. Dia sebenarnya tak ada apa kan. Dia hanya daripada dia bagi titik, sekarang titik itu merupakan rumah, merupakan bangunan itu saja. Okey. Okey, so kita mula dengan 1B Sekejap. Soalan 1B, dia nak kamu buktikan balai polis, sekolah dan hospital berada dalam satu garis lurus. Okey, maksudnya dia nak kamu buktikan. Dia nak kamu buktikan, okey, sekolah, balai polis, maksudnya dia nak kamu buktikan ini membentukkan satu garis lurus. SPH itu adalah satu garis lurus. Okay, so macam cikgu katalah, segaris dia kongsi konsep dengan selari. So, nak buktikan dia dalam satu garis lurus, kita kena buktikan dia ialah selari. Okay, boleh ya? So, nak buktikan dia selari, kita ada 3 titik. S, P, H. So, kamu boleh pilih mana-mana dua. Boleh pilih SP, boleh pilih PH, boleh pilih SH. Mana-mana dua. Okey, kamu pilih apa? Tolong. SP dengan SH. So, kamu pilih SP dengan SH. Okey, so bila kita nak buktikan benda ini adalah segaris, so apa yang cikgu perlu buat? Cikgu kena buat SP sama dengan K pernah pakai. Okey, K tak pernah pakai, saya boleh pakai K lah. K, S, H. Kalau saya boleh dapat satu nilai K yang sama, itu maksudnya saya buktikan dia segaris. Okey, SP kita sudah ada buat di tempat A4. A4 jawapan dia ialah A tambah 3C. Ini tak payah buat, sudahlah, sudah ada. A tambah 3C. SH. SH. Boleh dapat dengan cepat kan? Boleh. Okey, apa jawapan dia? SH? 2A tambah 6C. 2A tambah 6C ya. Sebab cikgu rasa dalam perjalanan tengah-tengah ni awak pernah buat kan? Okey, 2A tambah 6C. 2A tambah 6C. Okey, so lepas tu apa yang kita perlu buat? Okay, kita kembangkan sebab kalau vektor cikgu sudah kata kalau kita nak kumpul, kita kumpul ikut vektor. Okay, contohnya sebelah kanan ini dia kumpul ikut K, tapi K bukan vektor. So kita memang tak akan bagi jawapan macam ini. So kita akan kumpulkan ikut vektor. Okay. So, ada dua cara untuk sambungkan kerja ini. Satu ialah kamu terus bandingkan saja. Vektor A dengan vektor A, vektor C dengan vektor C. Satu lagi ialah kamu buat A sebelah, C sebelah. Okay, lepas tu dia punya kali sama dengan kosong. Maka satu kamu buat. Oh, maksudnya macam 2KA sama dengan A. Macam tu? Ya. Tapi kita tak payah tulis vektor dia lah. Kita tulis saja 2K sama dengan 1. Vektor tak payah tulis lah. Tapi kita faham lah. Untuk dapat 2K sama dengan 1, sebenarnya kita banding ikut vektor A. Okay? Lepas tu bila kita banding ikut vektor C, ialah apa? 6K sama dengan 3. Kita ada dua cara buat. Satu ialah kita banding ikut vektor A dengan A, C dengan C. Satu cara ialah kita kumpulkan A di satu tempat, C di satu tempat. Sebab AC bukan vektor selari, maka kamu ingatlah yang kita ada kepam tu semua sama dengan kosong tu. Tapi cikgu lebih galakkan pakai cara ini. Sebab pakai cara itu akhirnya akan pergi sini juga. Tak payah 2 kali kerja lah. Okay? So cikgu lebih galakkan kalau kamu sebelah kiri ada AC, sebelah kanan ada AC, kerja lebih senang ialah A banding dengan A, C banding dengan C.
So sekarang kamu selesaikan dua persamaan ini. Kamu nampak dua-dua ada K kan? Okay. Kalau kamu dapat selesaikan dia, di mana jawapan dia adalah sama. Maksudnya awak berjaya buktikan. Okay? So awak akan tulis ini. Kalau kita ikut ini, K ialah 1/2. Ini K ialah 3/6. Tapi 3/6 bila kita ringkaskan, dia ialah 1/2. Okay? Dia ialah 1/2. So kita sudah boleh kata SP sama dengan setengah SH. Okay? So bila kamu berjaya tulis SP sama dengan setengah SH, kamu sudah buktikan di selari. Tapi soalan nak segaris. So dia kenapa dipanggil segaris? Sebab titik S ini ialah titik satunya. Okay? So dengan ini kita tunjukkanlah, ditunjukkan. Ataupun kalau dia tanya dia cakap bukti, kita memakai bukti lah, dibuktikan. Atau you nak dibuktikan, boleh ditunjukkan, boleh. Tak tulis, tak apa. Okay? Okay. So itu cara kita menjawab soalan 1B. Sekejap. Okay, boleh? Ini soalan 1B. Nak buktikan tiga benda segaris. Ya. Kalau tajuk vektor, kita akan buktikan di selari. Kalau tajuk geometri pun sama. Tajuk geometri kita akan buktikan gunakan konsep selari. Konsep selari lah, kecerunan mereka sama. Kalau tajuk vektor, kita nak buktikan benda ini pula. Okay. Benda ini akan berlaku kalau kamu tak mampu dapat nilai K yang sama. Sebelah kiri K setengah. Sebelah kanan K juga setengah. So kita boleh tulis semula persamaan ini dalam SP dan sama dengan setengah SH. Maka kita berjaya buktikanlah. Okay. Hanya kalau dia segaris, kamu kena senaraikan jugalah. Titik sepunya dia di mana. Sebenarnya tak kisah. Tadi 3 vektor tu, you ambil mana-mana pun, dia mesti ada titik sepunya. Hanya perlu sebut saja. Okay, so untuk soalan 1B ni ada apa lagi nak tanya? Okay, so kita masuk soalan 2. Okay. Dua daya pertama dan daya kedua dikenakan ke atas satu objek seperti di dalam raja. So cari apakah daya panduannya. So faham ini dia kena dua daya, tambah adalah dua daya ini. Itu saja. Tambah dua daya ini, oleh kerana ditulis dalam bentuk matris ya. Dia bentuk vektor lajur. Kita tahu ini maksudnya IJ lah. So kamu boleh tambah negatif 2 tambah aja dengan 5, 4. So kamu dapat dia ialah 2, 6. Itu saja. Okay. Lepas tu soalan tanya berapakah magnitude daya ini. Okay. Kalau nak tahu magnitude, sebab dia dalam sebutan IJ, kita gunakan rumus saja. Kan kita ada satu rumus. Bila kamu punya vektor dalam IJ, magnitude dia sama dengan modulus S kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Rumus ini memang dipegahkan dalam exam. Hanya awak kena tahu benda itu ada. So bila ditanya apakah magnitude dia, pakai dalam rumus. Punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So punca kuasa 2 di dalam itu berapa? 40. Okey, 40. So untuk pelajar tingkatan 5, kamu hanya perlu bagi saja jawapan dalam nombor perpuluhan, cukuplah. Okey, hanya pelajar tingkatan 4 mereka ada ekstra lagi. Untuk kamu tak apa. Kamu bagi jawapan dalam nombor perpuluhan mencukupi. Boleh? Salah ejaan. Okey, soalan 2 ada apa nak tanya lagi? Ada ya. Kita pergi kepada soalan ketiga. Ada seorang perenang. Perenang dengan had laju macam ini. Lepas tu ada arus. Arus dia punya had laju pula macam ini. So dia tanya apakah had laju panduan perenang tu. So kalau perenang tu perenang dengan
Dia bagi hal laju sebab kalau dia bagi IJ, maksudnya kita boleh agak lebih kurang dia punya ini katakan ini tempat mula dia 2.5, 1.2, lebih kurang ini arah perenan dia. Sebab cikgu bagi dalam bentuk matriks. Maksudnya cikgu tahu ini sebenarnya ialah 2.5I, 1.2J. Dia bergerak dengan arah ini. Okay? Tapi pada masa itu, dia ada arus yang mengalir dengan hal laju 1.1 negatif 2.3. So kalau kamu tengok dia ke kanan positif. I dia positif ke kanan. Tapi dia punya J itu negatif. Maksudnya ke bawah. Kanan bawah. So arus lebih kurang macam ini. Okay, ini berenam punya lajuan. Okay. Arus punya macam ini punya arus. So kamu bayangkan kalau seorang berenang dengan laju ni tapi arus datang dari situ, adakah dia masih akan berenang dengan arah yang sama? Takkan kita boleh, kalau arus macam ini kita boleh tahu agaklah dia akan turun ke bawah sikit. Okay? So bila soalan tanya apakah hal laju paduan berenang tu? So sebenarnya kita gabungkan dua-dua tu lah. Okay? So maksudnya satu di sini, satu di sini. So ini hasil kita. So kalau ini ialah 2.5, 1.2, ini ialah 1.1, aku ada garis negatif 2.3. So apakah hal laju paduan dia? Tambahkan. Kita tambah aja lah. Okay. Ini ialah daya yang dikenakan oleh perenam itu sendiri yang dia disebabkan oleh arus. So kita dapat berapa? So ini ialah 3.6. Ini berapa? Negatif 1.1. Betul? Betul. Betul, okay. So soalan tanya, tapi soalan bukan tanya apakah vektor dia. Soalan tanya apakah magnitude dan apakah arah dia. Yang kamu tulis ini ialah vektor dia. Bukan magnitude dia, bukan arah dia. Okay. Kalau kamu tengok soalan 2. Okay. Yang ini, cikgu bukan tanya magnitude, cikgu tanya apakah daya dia. Okay. Bila cikgu tanya apakah magnitude, kita kena buat kerja ini. So sama juga untuk kes inilah. Bila cikgu tanya berapakah magnitude dia, sekali lagi sebab benda ini dalam matriks. Bila dia dalam matriks, kita tahu dia ialah IJ. So kita boleh gunakan rumus tadi lah. Yang punca kuasa 2 tu untuk tahu magnitude dia. So magnitude dia akan sama dengan punca kuasa 2, 3.6 kuasa 2 tambah negatif 1.1 kuasa 2. So dapatlah jawapan dia. Jawapan dia. Okay. Punca kuasa 2 14.17. So bila kamu punca kuasa 2 dapat 3.764. Ya, nak bagi saya 2 ke 4 kurang pun boleh lah. Okey. Masalah sini. Okay. Lepas tu soalan tanya, apakah arah bagi hal laju paduan berenang itu? Okay. Apakah arah dia? Dan cikgu buat catatan di sini, arah perlu ditulis dalam bentuk bearing. Bearing sudah belajar ke dalam matematik? Matematik form 4 atau form 5? Belum lagi. Geografi? Geografi form 3. Bukan geografi form 4. Ada. Okey, dapat cikgu terang secara ringkaslah apa maksudnya bentuk bearing ini ya. Okey, bentuk bearing maksudnya awak akan bagi arah kain. Katakan kita ada 2 benda. Okey. Kita ada 2 benda di sini. Okey, kalau saya nak tahu apakah arah ini, contohnya cikgu nak tahu apa arah ini.
Cikgu tahu dalam geografi kita ada kan utara, timur, barat, timur laut. Tapi itu saja. Tapi kalau yang kita boleh dalam geografi utara, timur, selatan, barat. Okay? Paling banyak timur laut bila 45 darjah. Ini apa? Tak ingat. Timur apa? Daya. Timur daya. Tak ingat. Betul. Tak ingat cikgu. Barat daya, barat laut. Tapi itu 45 darjah. Selain daripada itu, kamu tak belajar ya? Itu ialah kita ada nama khas. Okey, itu ialah nama khas dia. Tapi dalam bentuk bearing ini, kita sebenarnya boleh namakan mana-mana satu arah pakai sudut. Okey, konsep dia mesti mula dengan utara dan mesti pusing ikut jam. Maksudnya, contohnya ini timur kan? Timur kalau cikgu wakilkan dalam bentuk bearing, cikgu akan tulis utara 90. Dia ada dua cara tulis. Kalau kita gunakan matematik punya, kita terus tulis angka dia saja. 90, so kita tulis 090. Orang tahu 090 itu ialah timur. Kalau dia nak tempat ini, timur daya, tahu tak ini? So ini ialah 45 kan? So 90 tambah 45, 135. So dia akan kata arah ini sebenarnya ialah 135 darjah. Kalau ini, kira daripada utara kemudian pusing ikut jam. Berapa sudut kena jalan kalau sampai barat? Dari sini sampai sini berapa sudut? 270. 270. So kita akan kata arah barat sebenarnya bearing dia adalah 270. Okay. Jadi dalam bila awak balik sekolah, cikgu ajar bearing, awak akan lagi nampaklah cara kita namakan bearingnya. Dia konsep macam itu. Mula daripada utara, kira ikut arah jam. Berapa sudut-sudut itu kamu tulis dalam 3 digit. Okay, ya? So kita balik kepada soalan ini. Okay. Kita balik kepada soalan ini. Cikgu nak namakan dia dalam bentuk bearing. Okay. Macam mana saya nak tahu 3.6i tolak 1.1j itu berapa bearing dia? So kita akan wakilkan benda ini. Kamu bayangkan ini dalam apa kata salah 3.6 negatif 1.1. Okey. Nak senang bagi kamu buat gambaran, cikgu ikut pasti x dan y saja. Okey, katakan di sini pergerakan dia 3.6 ke kanan. Okey, kita nak turun bawah sikit. Okey. 3.6 ke kanan, kemudian 1.1 ke bawah. Boleh? Kejap. Okay. Sini 3.6, sini 1.1. Arah dia di sini. Boleh faham kenapa cikgu label macam ini? Sebab kita punya vektor ialah turun sikit. Kita punya vektor ialah 3.6i. Maksudnya 3.6 ke kanan, negatif 1.1. Maksudnya 1.1 ke bawah. So ini vektor kita. Baik, padamlah. Inilah vektor kita. So kalau saya nak tahu apakah bearing dia, ikut konsep bearing, cikgu kena mula daripada utara. Cikgu mula daripada utara, bilang ikut arah jam. So maksudnya saya kena tahu apakah sudut ini. Inilah bearing dia. Kalau saya tahu berapa sudut tempat itu, saya tahulah berapa bearing dia. So untuk tahu sudut ini, okay, cikgu enlarge kawasan ini untuk kamu. Okay, untuk sudut ini, kita tahu bahagian atas dia ini 90 darjah.
Dia tahu sini 90 darjah. Okay? So maksudnya saya hanya perlu cari sudut ini. Macam mana saya nak cari sudut ini? Trigonometry. Kita gunakan trigonometry, sin, cos, tangent. Tangent. Okay? So kita akan buat tangent sudut itu sama dengan sisi pertentangan 1/1. Okay. Sisi persebelahan 3.6. Okay, so kamu selesaikan ini, dapat jawapan dia. Okay, cikgu nak jawapan. Jawapan terakhir, berapa sudut itu? Kamu nak terus shift calculate pun boleh, kamu nak manual pun boleh, tak kisah, cikgu nak jawapan je. Sudut dia berapa? 16.990. Okey, 16.990. Kalau you bagi saya 3 tempat perpuluhan lah. Kalau you bagi 2 tempat perpuluhan, maka boleh bagi saya 16.99 pun tak apa. Okay? So, apakah bearing kamu? 90 tambah 16. 90 tambah 16.99. Itu kita dapat 106.99 saja. Itu cara kita bagi bearing. Kira dari utara ikut arah jam. Ya, ini soalan 3. Di mana untuk jawab soalan ini, kamu nampaklah trigo pun ada, bearing matematik pun ada, semua ada cantik. Ya. Sekarang kita pergi kepada soalan 4 ya. Soalan 4. Okay. Ada satu kapal tinggalkan pelabuhan O semasa laut tenang. Maksudnya tak ada gangguan lah. Dia punya laju ialah 6I tambah 8J. Kamu boleh bayangkan tak kalau 6I tambah 8J, maksudnya 6 kanan, 8 ke atas. Dia punya arah lebih kurang macam inilah. Okay. Ini hal laju asalnya. Okay. Dia bergerak dengan arah ini. Dia kata pada masa yang sama, ini kapal M, itu kapal, ini kapal M. Okay. Pada masa yang sama, kapal N pula, dia berlayar daripada pelabuhan Q. So, mereka bukan bertolak dari tempat yang sama, mereka bertolak daripada tempat yang berbeza. Satu daripada pelabuhan O, satu daripada pelabuhan Q. Pelabuhan Q. Tak tahu mana dia lah, cukup label sesuka hati aja. Okay. Tapi untuk kapal ini, dia berlabuh, atau ada gambar aja. Oh, tak ada kapal saja. Okay. Apa dia? So, kapal ini berlayar dengan kelajuan negatif 4I tanpa 4C. Maksudnya 4 ke kiri, 4 ke atas. So, dia punya pergerakan macam ini. Ini untuk kapal N. Okay. Boleh? Lepas itu, dia bagi vektor kedudukan pelabuhan Q. OQ ialah okey macam ni. So sekarang cikgu boleh labelkan dengan betul. Sorry. Okey, cikgu lukis semula Tadi cikgu baca, kalau cikgu setakat baca ayat pertama dan kedua, cikgu hanya tahu dua kapal ni bermula dengan tempat yang berbeza. Okey, tapi bila ditambah ayat ketiga, saya boleh bayangkanlah. Okey, kita ada satu katisan. Kapal M dia mula di tempat O dengan arah macam ini. Ini kapal M. Okey, untuk kapal N dia mula dengan pelabuhan Q. Tadi cikgu katakan pelabuhan Q maksudnya dia mula dari tempat yang berbeza. Tapi saya tak tahu di mana dia. Tapi ayat ketiga ni dia beritahu saya sebenarnya. Okey, OQ ialah 50I tambah 20J. So, bila 50I tambah 20J, cikgu akan tahu pelabuhan Q ada dalam sebuah nama ini.
50 ke kanan, 20 ke atas. Tak tahu di mana dia, tapi mesti di kawasan-kawasan macam ini. Okay, label lah sesuka hati. Jadi you label di kawasan sini. Okay. So kapal N pula pergerakan dia macam ini. Okay. Soalan A, selepas T jam, vektor kedudukan kapal M, OM ialah ini. Okay. So kalau kamu tengok ini ialah laju dia kan. Ini ialah masa dia. So ini maksudnya ini ialah kita kan laju sama dengan jarak yang dilalui bagi masa. So F sama dengan VT. Okay. So di sini sebenarnya merupakan kedudukan kapal ini selepas T jam. Kita tak tahu di mana, cikgu label sesuka hati saja. Label lah, katakan ini tempat M. Tapi M ini ialah waktu selepas T jam. Maksudnya dia bukan sebiasa berada di situ. Dia mula daripada tempat O, kemudian dia jalan-jalan sampai T jam dia berada di situ. Ya? Dan dia tanya pada waktu itu kapal M di mana dia? So kapal M mula dengan 50I tanpa 20J. Okay. So berapa dia nak jalan? Jarak yang dilalui, kita pakai juga rumus ini. Kita pakai juga rumus ini untuk kapal N. Untuk kapal N ni, kita pakai juga rumusnya laju sama dengan jarak bagi masa yang digunakan. So jarak yang dilalui sama dengan laju jarak masa. Hanya kali ini, laju untuk kapal N ialah negatif 4I tambah 4J. Masa memang dia bagi T, so kita pun T. Okay. So, ini adalah jarak yang dilalui. Ini adalah jarak yang dilalui selepas T jam untuk kapal N. Tapi jangan lupa, kapal N tadi bukan mula di tempat O. Kapal N tadi mula di tempat sini. Kalau kita tengok koordinat dia sepatutnya ialah 50-20. Cikgu tahu sebab ini ya. So kalau sekarang saya nak tahu kedudukan kapal N, sepatutnya kedudukan kapal N sepatutnya ialah, okey, cikgu tulis dalam bentuk matris sebagai IJ ya. Kedudukan asalnya iaitu 50-20 tambah dengan perjalanan yang pernah dilalui oleh dia. Kalau atasnya cikgu ringkaskan ialah negatif 4TI tambah 4TJ. So ini ialah jarak yang dilalui oleh dia. Okay. So kalau saya ringkaskan, ini ialah 50 tolak 4T, 20 tambah 4T. So soalan tanya, apakah vektor kedudukan bagi kapal N? So ini dia lah. Kalau saya tulis dalam bentuk matris. Kalau saya tulis dalam bentuk IJ, cikgu akan tulis 50 tolak 4TI tambah 20 tambah 4TJ. Either one lah ya. Ini pun boleh, ini pun boleh. Sebab kali ini soalan tak sebutkan nak bentuk apa. Okay. Untuk 4A, ada apa lagi nak tanya? Sebelum saya pergi kepada 4B. Cikgu tidak menafikan tajuk vektor bila merupakan soalan hebat, dia banyak campur pengetahuan kamu. Okay. Apa yang awak belajar dalam matematik, apa yang awak belajar dalam sains, apa yang awak belajar dalam geografi. Campur semua. Okay. Ya, cikgu pergi kepada 4B. 4B kata tentukan sama ada kapal M akan memintas kapal N. Okay. Adakah mereka akan memintas? So, nak tahu mereka memintas tak memintas, kita akan buat apa? Kita ambil vektor ini. Kita ambil vektor ini. Kita ambil vektor ini. Ini kapal M punya. Lepas tu kita ambil kapal M ini. M ini. Okey, kita samakan mereka.
Kalau kita boleh dapat T yang sama, maksud mereka memintas. Kita akan samakan dua ini, dan kalau kita boleh jumpa satu T yang sama, maksudnya mereka memintas. Sebab itu maksudnya pada waktu itu, pada waktu T itu, dua-dua berada di tempat yang sama. Okay, ya? Nanti cikgu carinya T, cikgu bagi kamu tengok apa maksudnya. So, cikgu samakan mereka dua dulu. Mana nak tulis ni? Tawarlah ya. So, cikgu akan cikgu buat dalam bentuk matris ya, supaya senang saya buat pengiraan ya. M ialah 6T. 6T, 8T. Itu kappa M. Kappa N ialah 50 tolak 4T. 20 tambah 4T. So, kalau sekarang saya boleh dapat nilai T yang sama, atas ada satu T, bawah ada satu T. Kalau saya boleh dapat T yang sama, maksudnya ialah pada waktu T itu, mereka berada di tempat yang sama. Bila mereka berada di tempat yang bersama, maksudnya mereka bertemu lah. Okay? So, cikgu akan buat, okay, satu set ialah 6T sama dengan 50 tolak 4T. Okay, kamu kira cikgu nak jawapan? Shift calculate pun boleh, manual pun boleh. Cikgu nak jawapan. Okay, okay, berapa? 5. Okay, bawah punya? 5. So, cikgu dapat dua masa yang sama, maka itulah katanya kesimpulan saya, mereka memintas. Okay, bila dia memintas, bila T sama dengan 5. Okay, kamu cuba tengok bila T sama dengan 5, maksudnya selepas 5 jam. Okay. Selepas 5 jam, tengok ni, atas ini akan jadi apa? 6 kali 5, 30. 8 kali 5, 40. Okay. Selepas 3 jam, kappa M berada di tempat 30, 40. Kappa M berada di sini waktu 3 jam. Okay. Kalau saya masukkan T sama dengan 5 ke dalam ini, saya juga dapat 30, 40. Kamu boleh kira okay, cikgu masuk 5 di sini, masuk 5 di sini. Kalau kamu kira, cikgu juga dapat 30, 40. Maksudnya, pada T sama dengan 5, M pun berada di sini. Okay. Pada satu masa yang sama, mereka berada di kedudukan yang sama, mereka bertemu lah. Kalau kamu masih ingat dalam tajuk gerakan pada garis lurus, bila melibatkan dua cara bergeraknya, ada satu istilah yang kita kena hafalkan kalau mereka bertemu. Mereka bertemu bila S mereka sama. Sama juga konsep itu kita pakai di sini ya. So nak tahu dia memintas tak memintas dua kapal ini, kita akan tengok adakah mereka berada pada satu kedudukan yang sama pada satu masa tertentu. So saya mula-mula samakan mereka untuk dapat nilai T ini. Kalau tadi cikgu dapat ini T5, ini T6, maksudnya mereka tak bertemu. Walaupun mereka dua-dua pernah lalu tempat yang sama, tapi mereka tak bertemu. Mungkin dia lalu sehari sebelum, 1 jam lebih awal, itu sebabnya tak bertemu. Okay. Contohlah kamu bayangkan kapal yang jalan di atas, tak apalah ferry lah daripada Lumut nak pergi Pangkor. Dia melalui perjalanan yang sama kan? Kenapa tak langgar? Sebab mereka tidak berada pada kedudukan yang sama pada masa yang sama. Ini kapal ferry ini 7.30 sampai tempat ini. Ferry yang satu lagi 7.40 baru sampai tempat ini. Itu sebabnya mereka tak langgar lah. Tak bertemu. Tak bertemu dari jauh, hai adalah, tapi taklah betul-betul langgar betul. Yang sini memintas maksudnya kalau kereta sudah accident lah. Sebenarnya bukan macam bertemu je. Jadi sebenarnya sudah accident. Sebab dia langkah tempat yang sama. Okay. So itu soalan 4B Soalan ini pernah keluar dalam kerja projek tau. Tapi dia bukan kapal lah. Dia waktu itu dia cerita apa saya ingat. Oh, Spiderman. Dia cerita Spiderman. Okay. Tapi konsep yang sama dia uji. Okay. Dia kata ada 3 orang jadi Spiderman. Lepas itu dia lebih kurang cerita macam ini. Lepas itu dia kata 3 Spiderman ini bertemu dah. Okay.
Tapi dia pakai konsep yang sama lah. Kalau kita dapat satu nilai T yang sama untuk ketiga-tiga, kedua-dua vektor, maksudnya mereka ini bertemu. Kalau kita dapat T yang berbeza, mereka tak bertemu. Okay? Kalau tak dapat diselesaikan, kadang-kadang soalan ini kita buat, tak dapat cari nilai T. Tiada penyelesaian sebab mungkin melibatkan kuadratik. Itu pun maksudnya benda ini tak berlaku. Okay? Lepas tu kita pergi kepada soalan 5. Okey. Soalan 5 sebenarnya konsep yang kamu belajar dalam fizik kan. Tapi 5B1 jangan kata, oh cikgu saya tak belajar fizik, mana saya boleh jawab. Kamu tak payah risau. Kalau benda ini bukan uji matematik punya, contohnya ini kan ada konsep yang melibatkan fizik, dia akan beritahu kamu apa yang konsep itu cakap. So, dia tidak akan hukum kamu sebab awak tak belajar fizik. Macam cikgu katalah, macam soalan-soalan tadi dia cakap pertandingan bola sepak. Dia tidak akan uji pengetahuan kamu tentang bola sepak. Ada berapa orang pemain, setiap kali main berapa lama. Dia tak akan uji benda ini. So, dia akan bagi dalam soalan tu permainan bola sepak sepatutnya macam mana. Supaya kamu bukan tak boleh buat sebab tidak ada pengetahuan tentang dia. Sama juga dengan ini ya. So dia kata, raja menunjukkan satu bom yang meletup kepada 4 cepisan ABCD dengan keadaan setiap cepisan mempunyai momentum yang diwakili oleh satu vektor. So bila dia meletup ada 4 vektor yang berbeza. Tapi kalau kamu tengok, cikgu tidak bagi vektor ini kepada kamu. Cikgu bagi A, C dan D. Cikgu tak bagi vektor B ya. Dan soalan saya tanya, apakah vektor B berkenaan lah? Okay. Dan cikgu sudah yang saya highlight di situ, hasil tambah semua vektor momentum sepatutnya ialah sifar. So maksudnya apa? Tambah 3 vektor ini sebenarnya ialah vektor sifar. So bentuk matris cikgu boleh bentuk matris IJ cikgu boleh buat dalam bentuk matris sajalah ya. A ialah 2J. 2J kalau tulis matris macam mana tulis ya? Tulis 2. 02. 02. Okay. Vektor P kita tak tahu, so kita wakilkan. You nak wakilkan dengan huruf apa? XY. SY. Sesuka hati awak lah ya. Okay. Vektor ketiga C. 1 negatif 4. Betul. Vektor D. Negatif 31. Negatif 31. Dan soalan kata mereka akan merupakan hasil tambah mereka ialah vektor sifar. Maksudnya berapa I, berapa J? 00. 00. So selesaikan bahagian atas, selesaikan bahagian bawah, bolehlah dapat X dan Y. Okey, kamu buat cuma nak jawapan aja. X berapa, Y berapa? X2, Y1. Okay, X2, Y1. Kali ini cikgu kata tulis jawapan ini dalam sebutan I dan J. So tak ada pilihan lah, kita kena tulis macam ini ya. 2I tambah 1J. Cikgu ada tulis macam sudah. Okay, cikgu bagi kamu jawapan ada tulis 2I tambah J lah. Kita tak ingat. Tak boleh bagi dalam bentuk ini ya. Tak boleh bagi dalam bentuk ini ya, sebab soalan sebut dia nak sebutan I dan J. Walaupun jawapan ini sudah betul, tapi bukan dalam bentuk yang kita nak. Kita ingat jawapan cikgu bagi macam mana sudah. Okey, B. Seterusnya hitungkan vektor unit. Hitungkan vektor unit dalam arah bagi vektor momentum. So vektor unit kan kita ada rumus. Pakai je lah rumus tu. Okay. So bila cikgu nak vektor unit, kita ada 2I tanpa J, kita cari aja lah pakai rumus yang ada. Okay. So buat aja lah vektor unit sama dengan 2I tambah J ke kurungan 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Rumus ini awak tak hafal pun tak apa sebab memang ada dalam senarai rumus. 2I tambah J ke punca kuasa 2. Di dalam tu berapa? 5. 5.
Okey, cikgu lupa cakap hari itu. Okey, bila punca kuasa 2 bagi 5, nombor perpuluhan kan? Okey. Untuk pelajar form 5 kalau kamu tekan punca kuasa 2 bagi 5 bagi suatu nilai, awak dapat nombor perpuluhan, maka vektor unit boleh berhenti tulis di sini aja. Okay. Jangan bagi saya ini ya, 2i tambah j per, okey, nombor perpuluhan tadi berapa? 2.24. 24. Okey, kalau kamu bagi ini kepada saya salah, sebab ini bukan bentuk teringkas. Sebab dalam matematik, kita tidak boleh ada pecahan dan nombor perpuluhan serentak. Kalau serentak itu maksudnya bukan bentuk yang sudah diringkaskan. So untuk belajar form 5, sebab kamu tidak belajar macam mana nak ringkaskan punca kuasa 2, so kamu pegang macam ini. Bila kamu kira dapat nilai di sini, lepas tu awak tekan punca kuasa 2. Kalau kamu dapat integer, okay, contohnya kalau punca kuasa 2 bagi 16, kamu dapat 4, maka tulislah 4. Tapi kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat nombor perpuluhan, jangan tulis macam ini. Sebab ini tidak dianggap sebagai bentuk yang sudah diringkaskan. Biarlah jawapan macam ini mencukupi untuk kamu. Sebab hari itu cikgu lupa ingatkan kamu. Ya. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 6.